Kita baca dulu soalan bahagian A nombor 1. Raja 1 menunjukkan garis lurus PQ yang mempunyai persamaan 3y sama dengan k negatif kx tambah 24 dengan keadaan k ialah pemalar. Cari nilai k. Okey, dia bagi ni garis PQ. Di mana garis PQ, persamaan untuk garis PQ itu ialah ni merah ni. Persamaan yang diberi ialah 3y sama dengan negatif kx tambah 24. Langkah yang pertama, kamu kena jadikan persamaan ini y sama dengan mx tambah c. Di mana m ialah kecerunan dan c ialah pintasan y. Okey. Jadi maksudnya kalau begini, jadikan 3y sama dengan mx tambah c. 3 tu kena pindah pergi sebelah kan. Ni darab. Darab bila pergi sebelah dia akan jadi bahagi. So kamu akan dapat y sama dengan negatif kx per 3 tambah 24 pun per 3. Okey, satu-satu. Dua-dua kena bahagi dengan 3. So dapat y sama dengan negatif k per 3x tambah 24 bahagi 3 dapat 8. Jadi kita dapatlah di sini apa nilai m dan apa nilai pintasan y. Okey, kita dapat dah kat sini ini ialah m. M ialah kecerunan dan ini ialah pintasan y. C kan, y sama dengan mx tambah c. Ini ialah pintasan y. Pintasan y kita dapat 8. Maksudnya mana 8? Sini. Ini y. Ini y, garis y. Paksi y. Jadi pintasan y ialah garis yang memintas di paksi y. Di sini, di P ni. Maksudnya di sini ialah 8. Pintasan y dia 8. Yang ini pintasan x yang 4 ini. Okey. Jadi kita tahu sudah m ialah negatif. Jadi kita kena gunakan rumus m sama dengan negatif pintasan y bahagi dengan pintasan x. Ini ialah salah satu rumus untuk mencari kecerunan. Kita ada 3 ya rumus untuk cari kecerunan. Macam mana? Lepas tu apa kita nak buat? Kita masukkanlah m tu. Kita tahu m ialah negatif k per 3 sama dengan negatif pintasan y. Tahu pintasan y ialah 8. Berapa pintasan x? Ini ialah pintasan x iaitu 4. Okey, lepas tu buat apa? Okey, yang ini gunakan persamaan linear. Jadi ini 3 pindah itu ialah bahagi, jadi akan jadi dah darab. So negatif k sama dengan negatif 8 per 4. Kamu darab dengan 3. Jadi kamu dapat negatif k sama dengan, ambil kalkulator kira, kamu akan dapat 6. Negatif 6. Okey, masa ada lagi negatif, kita darabkan dengan negatif 1. Jadi kita dapat k sama dengan 6. Okay, itu ialah nilai k. Okay, kita lihat soalan nombor 2. Raja 2 menunjukkan pelan bumbung sebuah reban arnab. Encik Azri bercadang untuk menukar palang lama AB dengan palang yang baru. Cari panjang palang baru itu. Maksudnya dia nak cari panjang palang yang baru. Kita tahu, kita nampaklah, kita keluarkan di sini ya supaya senang kamu tengok. Sini C, sini A, sini B. Sini ada punya panjang ni ialah 12 cm. 12 m. Okey. Jadi diberi persamaan garis lurus palang atap AC. Okey, dia bagi AC ini sudah. AC y sama dengan 2/3x tambah 12. Cari panjang dalam sentimeter palang AB itu. Jadi sekarang kita nak cari panjang AB dengan persamaan yang diberi. Okey, dia beri y sama dengan 2/3x tambah 12. Jadi kita tahu 2/3 ni ialah kecerunan, 12 ini ialah pintasan y. Jadi maksudnya di sini kecerunan untuk AC ini ialah 2/3. Anggaplah di sini paksi x dia, paksi y. Okey, jadi yang ini ialah paksi pintasan y iaitu 12. Ini x dia. Okey, supaya kita nampak macam mana kita nak buat. Okey, jadi kita tidak tahu berapa
berapa panjang X ini. Daripada kosong pergi ni, tak tahu berapa panjang dia. Anggaplah sini X. Tak tahu berapa kan X. Jadi gunakan rumus kecerunan. Rumus kecerunan ialah M sama dengan kita buat tadi kan. M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Jadi kita tahu kecerunan ialah 2/3 sama dengan negatif pintasan Y kita tahu 12. Pintasan X itu kita tak tahu berapa. Kan? Jadi kita nak cari X sekarang ni. Jadi kamu darab silangkan dia. Kita darab silang kan. Darab silang. So kita akan dapat 2X sama dengan negatif 36. Okey. Betul ke? Okey, betul. So, X sama dengan negatif 18. Maksudnya yang X di sini ialah negatif 18. Tapi kalau panjang tiada yang negatif kan. Jadi maksudnya panjang ini ialah 18. Oleh itu, panjang AB kita akan dapat sama dengan 18 darab dengan 2. Sama dengan 36 meter. Okey, itu sahaja. Ataupun kamu boleh guna cara untuk cari X ini, kamu boleh gunakan cara dia. Jadikan Y sama dengan kosong. Kosong sama dengan 2/3X tambah 12. Okay, Y jadikan kosong. Pindahkan. Kamu akan dapat 12. So, X sama dengan 12. Darab 3/2. Negatif 3/2. So, akan dapat negatif 18. Okay, sama juga kan. Jadi, lepas tu buat macam ni lah. Kira dia. Okay, boleh guna cara ini atau cara ini. Mana-mana pun boleh. Okey, soalan seterusnya. Raja 3 menunjukkan dua garis lurus RS dan ST pada suatu satah kartes dengan kosong ialah asalan. Okey, dia bagi ni. RS, ST, kosongnya asalan. Diberi bahawa jarak RS ialah 13 unit. Okey. Jarak RS 13 unit. Di sini ni RS 13. Dan dibagi lagi RO nisbah OT ialah 1/2. RO OT 1/2. Okey. Jadi soalan dia minta cari pintasan X bagi garis lurus ST. ST dia nak pintasan X, maksudnya dia nak kat sini lah. Itu kita nak cari. Okey. Macam mana kita nak cari itu? Kita kena tahu dulu panjang RO ni. Macam mana nak cari panjang RO? Kita tengok ni RO. Dia gunakan teorem Pythagoras kan? Kita keluarkan di sini. Sini 13. Sini 12. Jadi macam mana nak cari? Yang sini kita gunakan teorem Pythagoras. 13 kuasa 2. Tolak 12 kuasa 2 punca kuasa. Tekan kalkulator kamu akan dapat 5. 5 ialah panjang RO. Okey, RO kita dapat 5. Jadi kita tahu tadi kan RO 1/2. RO kita tahu RO nisbah OT sama dengan 1/2. Jadi kita tahu sudah panjang RO 5. OT tidak tahu berapa sama dengan 1/2. Jadikan dia pecahan supaya senang nak kira. Lepas tu kamu buat apa? So, kamu darab silang. 5 darab 2, 10. OT darab 1, OT. So, dapatlah panjang OT ialah sama dengan 10. Di mana 10 ni? Kat sini kan 10. Jadi kita dapat sudah. Sini dapat 10. Maksudnya kita dapat sudah pintasan X bagi garis lurus ST ialah 10. Tulis pintasan X bagi garis lurus ST sama dengan 10. Okey, dah siap. Kita baca bahagian B. Dalam Raja 1, kosong ialah asalan. Sebuah segi 4 selari dilukis pada suatu satah kartes yang mewakili kedudukan rumah Matthew. Sini Perpustakaan Negeri Sabah. Pasaraya Sani dan Sekolah Matthew. Ini sekolah Matthew, ini rumah Matthew. Okey, terbalik tadi.
Okey, jadi diberi, apa yang diberi ialah 1 unit bersamaan dengan 2 kilometer. 1 unit bersamaan dengan 2 kilometer. Okey, hitung jarak dalam kilometer di antara rumah Matthew dengan Perpustakaan Negeri Sabah. Dia mahu jarak daripada rumah Matthew hingga Perpustakaan Negeri Sabah. Jadi kita kena tahu kat sini sebab nak cari jarak ni dari rumah Matthew ke Perpustakaan Negeri Sabah, kamu kena tahu kat sini. Macam mana nak tahu pintasan X dia? Kita tengok garis lurus ini dia bagi 3Y sama dengan 2X tambah 18. Dia bagi 3Y sama dengan 2X tambah 18. Okey. Lepas tu kita buat apa? Kita jadikan Y sama dengan 0. Kenapa nak jadikan Y sama dengan 0? Sebab nak cari pintasan X. Jadi Y tu jadikan 0 sama dengan 2X tambah 18. Jadi kita dapat 2X sama dengan negatif 18. Okay. 2X ni kita pindah. Dapat sama dengan negatif 18. So X sama dengan, ini darab pindah jadi bahagi. 18 bahagi 2. Kamu akan dapat X sama dengan negatif 9. Jadi kita tahu kat sini ialah pintasan X dia ialah negatif 9. Okay, jadi macam mana nak cari jarak dia? Okay, kita tahu sini jarak dia berapa? Ini 0 hingga 9, 9 lah. 0 hingga 4, 4. Jadi jarak dia ialah 9 tambah dengan 4. Berapa tambah 4? 13 kan? 9 tambah 4. Lepas tu kena darab dengan 2. Kenapa darab 2? Sebab dia mau dalam kilometer. 1 unit sama dengan 2 kilometer. So, dia akan dapat 13 darab 2. Kamu akan dapat 26 kilometer. Okey, dah siap untuk soalan A. Tengok soalan B. Cari persamaan garis lurus yang menghubungkan Perpustakaan Negeri Sabah dengan Pasaraya Sani. Okey, dia nak persamaan yang ini. Perpustakaan Negeri Sabah yang menghubungkan Perpustakaan Sabah dengan Pasaraya Sani. Macam mana nak cari? Gunakan langkah 1, 2 dan 3. Kita buat kat sini ya. Okay, B. Langkah 1 cari apa? Cari M. Berapakah M dia? Tak tahu kan sebab tak dapat nak cari. Jadi kita tahu ini ialah selari. Bila garis selari maka kecerunan dia adalah sama. Daripada sini kita boleh dapat kecerunan 3Y sama dengan 2X tambah 18. Adakah 2 itu kecerunan? Bukan. Mesti jadikan dia Y sama dengan MX tambah C. Maka 3 ini boleh pindah. Bahagi dia akan jadi darab dia akan jadi bahagi. Tambah 18 bahagi 3. Kamu akan dapat 6. Bahagi terus. Dapatlah ini. So dapatlah M sama dengan 2/3. Itu langkah 1 kita. Dah dapat langkah 1 kita. Kita cari langkah kedua. Itu cari C. Cari pintasan Y. Nak cari C, tengok di sini garis lurus daripada Pasaraya Sani ke perpustakaan ini. Kita ada satu koordinat. Jadi kita gunakan koordinat ini. Okey, 40 ini masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. So kita tahu Y ialah 0. M ialah 2/3. X ialah 4 tambah C. Okey, jadi kita akan dapat 8/3. 0 sama dengan 8/3 tambah C. Okey, kita pindah. C sama dengan negatif 8/3. Okey. Lepas tu macam mana nak buat langkah yang ketiga? Kita buat kat sini. Okey. Tengok langkah yang ketiga. Kita dah dapat M. Langkah ketiga, masukkan M dan C dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Di Y sama dengan M tadi kita dapat berapa? 2/3. X. C kita dapat negatif 8/3. Jadi inilah jawapan dia untuk persamaan garis lurus yang menghubungkan Perpustakaan Negeri Sabah dengan Pasaraya Sani. Kita lihat soalan nombor 2. Dalam Raja 2, 0 ialah asalan. Garis lurus AB adalah selari dengan garis lurus CD. Dia bagi AB. AB adalah selari dengan CD. Ingat kalau selari kecerunan adalah sama.
Dan garis lurus BC adalah selari dengan paksi X. BC selari dengan paksi X. Persamaan garis lurus AB ialah, dia bagi sudah persamaan garis lurus AB iaitu 2Y tolak 6X tolak 8 sama dengan 0. Jadi untuk cari kecerunan, apa dia guna ini untuk cari kecerunan? Okey, sebab soalan dia minta apa? Jadi untuk cari kecerunan, kita jadikanlah dia Y sama dengan MX tambah C. Jadi pindahkanlah 2Y sama dengan 6X tambah 8. Okey, ini dua negatif, pindah jadi positif. So, Y sama dengan 6/2X tambah 8/2. 2 pindah jadi bahagi. Y sama dengan 6/2 3X tambah dengan 4. So, ini ialah kita tahu sudah kecerunan kita adalah 3. Okay. Itu gunanya kita cari ini sebab kecerunan dia adalah sama. Okey, soalan minta cari persamaan garis lurus BC. Okey, A dulu. Okey, BC. Macam mana nak cari persamaan garis lurus BC? Okey, BC tu ialah selari dengan paksi X. Kita tahu sudah di sini pintasan. Dia gunakan Y ni. Maksudnya Y sama dengan berapa? Okey, berapakah kat sini? Kita tahu ini kan. Jadi kita tahu pintasan ini ialah pintasan Y. Maksudnya 4 tu kat sini. Tu ialah 4. Maksudnya untuk A tu kita tahu sudah Y sama dengan 4. Itu jawapan untuk A. Persamaan garis lurus BC. Yang kedua dia nak cari persamaan garis lurus CD. Kita tahu CD adalah selari dengan AB. Jadi sama juga langkah 1 cari M dulu. M kita tahu sebab sama M kecerunan AB sama juga dengan kecerunan CD. Sama. Kenapa sama? Sebab dia selari. Jadi kita akan dapat M sama dengan 3. Okey, langkah kedua kita nak cari C. Cari C kena tengok CD kat sini. Dia ada bagi titik kan? Dia ada bagi titik D. So, kita gunakan titik D itu. Kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Di mana kita tahu D itu dia bagi. Jadi, dia bagi negatif 1, negatif 4. So, Y dia adalah negatif 4 sama dengan M kita tahu 3. X negatif 1 tambah dengan C. Okay, nak cari C kan? Negatif 4 sama dengan negatif 3 tambah C. Pindahkan negatif jadi tambah sama dengan C. Jadi kita dapat C sama dengan negatif 1. Jadi langkah ketiga masukkan M dengan C yang kita dah dapat ini ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. So Y sama dengan M3 X, C ialah 1. Jadi tolak 1. So dapat sudah jawapan untuk B, persamaan garis lurus CD. Seterusnya dia minta persamaan pintasan X bagi garis lurus CD. Okey, jadi kita dah cari persamaan garis lurus CD iaitu kita dapat Y sama dengan 3X tolak 1. Jadi macam mana nak cari pintasan X? Jadikan Y kosong. Jadi sama dengan 3X tolak 1. So, kamu pindahkan. So, X sama dengan negatif 1 bahagi negatif 3. X sama dengan 1/3. Jadi oleh itu pintasan pintasan X ialah sama dengan 1/3. Okey, dah siap. Okay, kita lihat pula yang ketiga, soalan yang ketiga. Raja 3 menunjukkan kedudukan rumah Joseph, rumah Jenny dan rumah Azri yang dilukis pada Sata Kertas. Diberi skala ialah 1 unit bersamaan dengan 3 kilometer. Okey, nampak rumah Joseph, rumah Jenny, rumah Azri. Jadi soalan dia, hitung jarak dalam kilometer di antara rumah Azri dengan asalan. Okey, dia mau rumah Azri dengan asalan. Rumah Azri dengan asal sini dia mau berapakah jarak itu. Okey, tengok Okey, ini kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Tengok sini ya. Ini ialah X. Ini ialah Y.
X ialah negatif 4 kat sini. Ini ialah negatif 3. Y kan. Jadi kita ambil mana-mana. Boleh guna segitiga ini atau segitiga ini. Mana pun boleh. So, kita ambil segitiga ni lah, senang. Ini ialah, apa tu terpanggil dia? Sudut tegak. Jadi macam mana nak cari yang di sini kita tahu ini ialah 3. Jarak dia 3. Ini jarak dia 4. Jadi macam mana mau cari jarak daripada asalan ke situ, kita gunakan teorem Pythagoras. Maksudnya guna Pythagoras cari hipotenus 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 punca kuasa. Kamu akan dapat 5. Ini kamu guna kalkulator. Okey, kamu akan dapat 5. Tapi 5 tu ialah jarak di atas peta ni. Di atas kertas. Bukan jarak sebenar. Jadi nak cari jarak sebenar sama dengan berapakah jarak dia? Jarak di antara rumah Azri dengan asalan O sama dengan 5 darab dengan 3 km. Kenapa darab 3 km? Dia beritahu kat sini 1 unit sama dengan 3 km. Jadi 5 unit kamu akan dapat 15 km. Itulah jarak daripada rumah Azri ke asalan. Soalan yang B, tentukan persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah Joseph dengan rumah Jenny. Okey, rumah Joseph dengan rumah Jenny. Joseph, Jenny. Patutnya kita tahu di sini 5, 8. Kita punya koordinat. Sini koordinat dia negatif 10, 5. Yang ni juga ambil dari sini supaya kamu nampak titik ini koordinat dia, ini koordinat dia. Okey, samalah kalau nak cari persamaan garis lurus. Langkah 1 mesti cari apa? Okey, cuba kat sini lah ya. Okey, B. Langkah 1 mesti cari apa? Langkah 1 mesti cari kecerunan. Langkah 1 mesti cari kecerunan. Macam mana nak cari kecerunan? Okey, dia dah bagi 2 titik. Kalau bagi 2 titik, maksudnya kamu kena cari M Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, guna rumus ini sebab dia bagi 2 titik. Y2 8 tolak 5 per CY tolak Y ya. Kalau ambil Y kat sini, X pun mesti ambil kat sini. Mula dari sana. Macam tu. Kalau kamu mau buat 5 tolak 8 pun boleh. Tapi yang bawah tu mesti negatif 10 tolak dengan 5. Jadi kamu akan dapat 8 tolak 5 ialah 3. 5 ini kita tambah, dia akan jadi 15. Jadi dia boleh kasih kecil lagi 1 per 5. Jadi dapatlah kecerunan sama dengan 1 per 5. Macam biasa dah cari langkah 1, cari langkah 2, cari C. Macam mana nak cari C? C boleh pilih salah satu titik. Ada 2 titik kan, pilihlah mana-mana. Masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Cikgu pilih yang inilah. Saya suka pilih yang tu. 8 sama dengan M. 5 tambah C. M tu ialah 1 per 5. Kalau kamu nak pilih yang ini pun boleh. Tidak masalah. Sama je jawapan dia nanti. Jadi yang ini boleh potong. Jadi 8 tolak 1 sama dengan C. C kamu akan dapat 7. Lepas tu langkah yang ketiga. Masukkanlah M dengan C ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kita akan dapat Y sama dengan 1 per 5X tambah 7. Inilah persamaan daripada mana? Daripada rumah Joseph ke rumah Jenny. Y sama dengan 1 per 5X tambah 7. Okey, kita teruskan. Cikgu Aminah ingin melawat Jenny kerana dia tidak hadir ke sekolah 10 hari berturut-turut. Jenny melalui jarak terdekat pada purata laju 80 km. Bukan Jenny, Cikgu Aminah memandu kereta ke rumah Azri, dari rumah Azri ke rumah Jenny melalui jarak terdekat dengan purata laju 80 km per jam. Hitung masa yang diambil dalam jam. Maksudnya Cikgu Aminah ni daripada mana? Daripada rumah Azri nak ke rumah Jenny yang ini. Kita mau tahu jarak ini dulu. Macam mana nak cari jarak tu? Ini bersamalah boleh gunakan teorem Pythagoras. Okey, macam tu. Jadi kamu boleh calculakanlah, senang. Kita boleh gunakan teorem Pythagoras.
Okey, kita tahu sini berapa panjang dia. Ini pergi ini ialah berapa ni? Jarak dia ni X, ini Y kan. Ini 5. Ini jarak dia ialah 8. Maksudnya jarak ini ialah 8. Jarak ini ialah 3. 8 tambah 3 dia dapat sini 11. Okey. Jarak ini pula, ini 4. Ini ialah 5. 4 tambah 5, 9. Jadi boleh cari jarak. Ini kan jarak daripada rumah Azri ke rumah Jenny. Kita akan dapat gunakan jurang Pythagoras. 11 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Kamu akan dapat, kamu ambil kalkulator, kamu kira 14.213. 213. So jarak sebenar dia ialah 14.213 darab dengan 3. Kamu akan dapat 42.639 kilometer. Kenapa darab dengan 3? Sebab dia bagi 1 unit bersamaan dengan 3 kilometer. Itu jarak dia. Jadi sekarang kita bukan nak cari jarak, dia suruh cari masa. Okey, jadi untuk cari masa kita gunakan, ingat lagi, kita kena gunakan inilah. Okey, tu jarak, laju, masa. Jangan lupa makan. Seperti senang lah. Jangan lupa makan. Okey, sekarang kita nak cari masa. Ingat lagi kan, kita dah ajar dulu macam mana nak cari masa. Untuk masa, jarak bahagi dengan laju. Maksudnya, masa sama dengan jarak. Kita tahu jarak dia ialah 42.639 bahagi dengan laju. Okey, laju di mana nak cari laju? Ada dia bagi laju dalam soalan. Okey, dalam soalan dia ada bagi laju. Purata laju dia ialah 80 km per jam. Jadi kamu, sebab dia sudah jam dan kilometer sama, kilometer, tak payah lagi nak tukar. Terus kamu bahagi dengan 80. Jadi kamu akan dapat 0.53 jam. Sebab dia mau dalam jam ke ni? Kita tengok dulu soalan dia. Dalam jam. Jadi tidak perlu tukar pergi minit. Jadi kamu dapat 0.53 jam. Okey. Siap ya?